kepada apa yang berlaku semalam banjir kilat akibat fenomena kepala air di lebih 10 kampung di kaki Gunung Jerai dan banyak taman perumahan di sekitar Bandar Yan Kedah itu. Dan kejadian dilaporkan berlaku sangat pantas dan bencana itu berlaku secara tidak dijangka susulan hujan lebat yang berlaku sejak beberapa hari lalu. Dan untuk memahami fenomena kepala air ini, kita akan bersama dengan pengarah Disaster Preparedness and Prevention Center UTM, Dr. Kamarul Azhari Razak di talian bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Doktor. Waalaikumsalam. Baik Doktor, pertama sekali kita ingin memahami bagaimana fenomena kepala air ini boleh berlaku. Mungkin Doktor dapat terangkan dengan kita semua. Boleh. Terima kasih banyak Fizi, terima kasih banyak kepada pihak Israwani. Fenomena kepala air, saya percaya ramai yang melihat video, gambar-gambar yang dikongsikan di sosial media. Bukan suatu yang asing di Malaysia. Saya percaya ini antara fenomena yang selalunya dikaitkan dengan hujan lebat dan antara faktor penyebab berlakunya jumlah air yang besar, halaju yang tinggi adalah kerana selalunya dikaitkan dengan apa yang dikatakan sebagai temporary dam, empangan sementara yang terbentuk di hulu sungai, di alur sungai, dan apabila hujan lebat yang berterusan beberapa hari sebelum kejadian tersebut, kita akan lihat banyak bahan-bahan runtuhan, bongkah-bongkah batu, kayu berkumpul di alur sungai. Dan apabila tekanan yang tinggi, air tekanan yang tinggi yang akan meningkatkan kadar air sungai secara mendadak, so dengan tekanan tersebutlah menyebabkan empangan sementara tersebut pecah. Pecah dalam erti kata yang di mana limpahan air itu berlaku dalam masa yang singkat, jumlah yang besar dan memberi tekanan yang besar. So sepanjang perjalanan tu dia akan fenomena ini akan turut menghakis tebing-tebing sungai, pokok-pokok, batang-batang kayu, batang balak dan sebagainya. So apa yang tuan-tuan puan-puan lihat pada video dan gambar yang dikongsikan sebenarnya adalah satu fenomena yang dari sudut saintifiknya kita rujuk kepada sediment related disaster, bencana yang berasaskan sedimen, ya. Jadi banyak proses-proses yang perlu difahami dan mungkin secara ringkas di sini adalah saya boleh kongsikan di sini adalah proses yang di mana yang mungkin berlaku di hulu sungai, dan apabila pergerakan ataupun banjir tersebut pergi ke kawasan-kawasan penempatan yang tinggi, yang mempunyai infrastruktur, kawasan-kawasan kediaman, kawasan peranginan dan sebagainya. So, itu yang kita lihat beberapa kemusnahan dan juga kerosakan harta benda. Hafizi. Baik, Doktor mengatakan tadi mungkin disebabkan oleh dari segi hujan lebat yang berterusan dan sebagainya. Adakah Doktor melihat juga fenomena kepala air ini juga boleh berlaku disebabkan oleh terjejasnya kawasan tanah hujan menyebabkan perkara ini boleh berlaku, dan bagaimana risiko bahayanya kepada penduduk-penduduk dan juga kepada mereka yang berada di sekitar kawasan itu? Ya, terima kasih Fizi, satu soalan yang baik, dan kita lihat bukan hanya di Kedah, bukan hanya di Yan, ini boleh berlaku juga di tempat yang lain, kawasan-kawasan peranginan, kawasan hutan simpan, yang kita lihat mempunyai kecurunan curun yang tinggi, dan kita lihat selalunya kawasan peranginan air terjun. Jadi kebetulan apa yang berlaku semalam mungkin salah satu peringatan bagaimana mereka-mereka yang berada di sekitar kawasan, penduduk-penduduk komuniti dan juga infrastruktur yang ada sepatutnya perlu menyedari risiko tersebut. Dan apa yang kita lihat di kaki gunung Jerai ataupun Jerai Geopark ni mempunyai karakteristik yang memungkin berlaku di masa hadapan dengan aliran sungai dan juga himpunan-himpunan kayu-kayan yang mungkin terbentuk dan mengambil masa. So apabila kehadiran hujan secara berterusan dan memungkinkan tekanan berlaku, dan ini boleh berlaku juga di mana-mana kawasan yang mempunyai karakteristik yang sama. So dalam konteks risiko bencana, apa yang kita boleh anjurkan
di sini adalah bagaimana kawasan-kawasan ini dipetakan. Kita mengetahui sebelumnya berlaku. So apa yang kita lihat semalam, perkara yang telah berlaku. Jadi mungkin yang menarik perhatian kita bersama adalah adakah kawasan-kawasan yang seumpamanya tu di kawasan-kawasan peranginan air terjun yang lain, kawasan-kawasan yang mungkin berisiko. So perkara kawasan-kawasan ini perlu dipetakan, dinilai tahap risikonya dan diambil tindakan mitigasi yang tertentulah, sama ada secara berstruktur ataupun tidak berstruktur. Komuniti-komuniti setempat perlu dimaklumkan kehadiran ancaman tersebut dan kalau perlu mungkin disediakan sistem amaran awal khusus, siren-siren yang mungkin boleh memberi makluman awal dengan segera kepada penduduk untuk berpindah ataupun menjauhi daripada kawasan yang berisiko tersebut. Hafizi. Doktor mengatakan mungkin fenomena kepala air ini berlaku di sekitar ataupun di hulu sungai itu sendiri dan mungkin possibility untuk berlaku di hilir sungai itu mungkin tipis dan sebagainya, Doktor. Namun kalau kita lihat kepada kawasan yang berlaku yang boleh berisiko tinggi berlaku kepala air ini sendiri adalah melibatkan, kalau kita lihat, banyak kawasan-kawasan rekreasi sebagai contohnya ekopelancongan kita ni banyak berada. Betul. Ataupun banyak yang ditawarkan mempunyai air terjun, sungai dan sebagainya. Jadi kalau kita ni sebagai pengunjung pergi ke suatu kawasan ni sebagai contoh air terjun dan sebagainya, mungkin kita dapat mengesan ataupun mungkin doktor dapat ceritakan sendiri dari segi tanda-tanda awal akan berlaku kepala air. Mungkin kita dapat lihat dari segi cuacanya, mungkin ada bunyinya dan juga mungkin ada perubahan sungai yang dapat kita ambil langkah awal sekiranya perkara-perkara ini kita kesan dan mungkin langkah keselamatan boleh kita ambil. Boleh. Terima kasih banyak Hafizi. Mungkin dalam tempoh yang singkat ni saya boleh kongsikan beberapa. Betul, memang ada tanda-tanda ataupun punca pendorong, faktor-faktor pencetus. So dalam konteks di sini, apabila kita sebagai pengunjung ataupun orang luar yang mungkin tahu tentang air terjun tersebut tapi kita tidak menetap di situ, kita tidak mungkin tinggal di situ, kita tidak tahu senario dan kalau apa yang kita amati yang semalam, apa yang berlaku sebenarnya di kawasan downstream difahamkan tidak hujan. Yang berlaku beberapa hari sebelum hujannya tu banyak di kawasan hutan simpan, di kawasan atas, di kawasan hulu sungai. Jadi walaupun tempat air terjun yang kita pergi itu tidak hujan ataupun tidak ada tanda-tanda, tetapi kita perlu sedari ancaman yang mungkin berlaku di sebelah atas, sebelah atas. So mungkin apa yang boleh saya syorkan di sini, kebanyakan kawasan-kawasan peranginan air terjun ni, kawasan-kawasan yang mungkin kebanyakan majlis ataupun pihak berkuasa tempatan memasang tanda-tanda amaran. Kebiasaannya tanda-tanda amaran ni diletakkan di kawasan-kawasan parking ataupun kawasan awam lah. Jadi kita kena memahami tahap risiko setempat. Sama ada perkara tersebut pernah berlaku sebelum ini ataupun mungkin ada tanda-tanda awal. Itu dari segi papan tanda ataupun makluman awal. Dan selepas yang kedua, apabila kita sebagai pengunjung mengunjungi ataupun melawati kawasan tersebut ketika musim hujan, yang di mana pihak Met Malaysia telah memberi amaran cuaca waspada sebenarnya. Kalau kita lihat punca ataupun faktor-faktor pencetus ini telah ada. Jadi kita kalaulah hadir bersama ahli keluarga dan sebagainya perlu alert, tanda-tanda bunyi-bunyi yang kuat ataupun pergerakan air yang mendadak dan selalunya disusuli dengan hentaman bunyi yang kuat di sebelah atas. Kerana empangan sementara tersebut perlu pecah terlebih dahulu dan kuantiti air bersama dengan batang-batang balak, pokok kayu, sedimen-sedimen ini akan datang dengan jumlah dan hala tuju yang laju. So sebenarnya walaupun tempoh masa mungkin agak singkat untuk menyelamatkan diri, tapi saya percaya kita sebagai penduduk komuniti dan pengunjung perlu mengetahui tahap-tahap risiko semasa. Itu satu dan mungkin kalau sekiranya pihak berkuasa tempatan menyediakan laluan evakuasi. Jadi kita kena tahulah laluan evakuasi yang telah digazetkan di mana pusat pemindahan sementara yang berdekatan.
So supaya maklumat-maklumat ini ada sebelum kita mengunjungi kawasan-kawasan yang semestinya terancam dengan berlakunya sedimen ataupun bencana yang berasaskan sedimen di masa hadapan. Hafizi.